Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Ruhil dalam subjek Sains bagi tahun 3. InsyaAllah pada minggu ini kita akan belajar tajuk tumbuh-tumbuhan. Jom kita lihat cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan terbahagi kepada 6. Yang pertama adalah biji benih, yang kedua adalah anak pokok, yang ketiga adalah batang bawah tanah, yang keempat adalah spora, yang kelima adalah keratan batang, dan yang terakhir, yang keenam adalah daun. Jom cikgu tunjukkan kepada kamu satu persatu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat dulu yang pertama iaitu biji benih. Biji benih adalah pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Contoh yang pertama adalah pokok cili dan juga pokok betik. Dua contoh ni adalah menggunakan pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Kita lihat pula cara pembiakan yang kedua iaitu anak pokok. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baharu. Contohnya adalah pokok pisang dan juga pokok keladi. Kamu boleh tengok di sekeliling rumah kamu, ada tak pokok-pokok yang boleh hidup menggunakan anak pokok. Ataupun kamu boleh tengok dekat rumah kamu, contoh pokok pisang. Pokok pisang ada tak dekat pokok pisang tu ada tak anak-anak dia? Kamu boleh guna anak-anak dia tu untuk tanam semula. Seterusnya kita lihat cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang ketiga iaitu batang bawah tanah. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Contoh dia adalah pokok bawang dan juga pokok ubi kentang. Cuba kamu fikir, di sekeliling kamu apa lagi pokok selain daripada pokok bawang dan juga pokok ubi yang boleh kita tanam menggunakan batang bawah tanah? Apa dia? Seterusnya cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang ketiga adalah spora. Spora pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Contoh dia adalah paku pakis dan juga cendawan. Dua contoh tumbuhan ni adalah pokok yang membiak melalui spora. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang kelima adalah keratan batang. Keratan batang pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baharu. Keratan batang ni contoh dia, kalau kamu nak tanam, kamu boleh ambil batang dia, kemudian kamu boleh tanam semula. Contoh dia adalah pokok ubi kayu dan juga pokok bunga kertas. Dua pokok ni kalau kamu nak tanam semula, kamu boleh ambil batang dia, kamu potong ambil batang dia, kemudian kamu tanam dalam tanah. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang terakhir iaitu menggunakan daun. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Contohnya adalah pokok lidah jin dan juga pokok setawar. Dua contoh pokok ni kamu boleh menggunakan untuk dua pokok ni adalah kamu boleh membiak, dia boleh membiak melalui daun. Kalau kamu tanam ambil daun, contoh macam pokok lidah jin, kamu boleh ambil daun dia, kamu tanam dalam tanah. Dan seterusnya jom kita lihat kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan ni terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah sumber makanan, yang kedua adalah tempat perlindungan, yang ketiga adalah sumber oksigen, dan yang terakhir, yang keempat adalah
sumber kayu. Okey, jom kita lihat satu persatu kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, yang pertama adalah sumber makanan. Okey, makanan merupakan keperluan asas benda hidup. Oleh sebab tumbuhan membiak, maka haiwan dan manusia akan mendapat sumber makanan berterusan. Okey, jadi dekat sini kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan ni adalah sumber makanan. Okey. Contoh dia, kita manusia, kita memerlukan sumber makanan daripada tumbuh-tumbuhan. Betul tak? Contoh dia macam sayur-sayuran, buah ubi, buah-buahan. Itu adalah sumber makanan manusia. Okey, macam untuk sumber makanan haiwan pula. Haiwan makan apa? Contoh dia makan kambing, dia makan rumput. Itu adalah salah satu sumber makanan untuk haiwan. Okey, seterusnya kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan yang kedua adalah tempat perlindungan. Okey, contoh dia tumbuh-tumbuhan ni kita boleh guna untuk tempat perlindungan. Okey, pokok adalah habitat haiwan kerana tumbuh-tumbuhan membiak. Haiwan boleh mendapat tempat perlindungan baru apabila habitatnya dimusnahkan. Okey, jadi di sini kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan ini adalah untuk tempat perlindungan bagi haiwan. Kepentingan tumbuh-tumbuhan yang ketiga adalah sebagai sumber oksigen. Okey, oksigen diperlukan oleh haiwan dan semasa bernafas. Oleh sebab tumbuh-tumbuhan membiak, maka bekalan oksigen akan sentiasa ada. Okey, jadi di sini tumbuh-tumbuhan ni adalah sumber oksigen. Okey, nampak tak? Bila banyak tumbuh-tumbuhan dekat sekeliling kita, okey, dia dapat memberi oksigen kepada manusia dan juga haiwan. Manusia mendapatkan oksigen melalui tumbuh-tumbuhan. Okey. Maksudnya di sini tumbuh-tumbuhan ni dia menghasilkan sumber oksigen kepada manusia. Okey. Okey, kepentingan tumbuh-tumbuhan yang terakhir iaitu yang keempat adalah sumber kayu. Kepentingan tumbuh-tumbuhan ni adalah sebagai sumber kayu. Pokok-pokok di hutan juga membekalkan sumber kayu kerana tumbuh-tumbuhan membiak. Jadi akan ada bekalan untuk membuat perabot. Okey, jadi di sini tumbuh-tumbuhan ni adalah sebagai sumber kayu. Nampak tak? Contoh dia macam katil, almari dekat rumah kamu, kerusi dekat rumah kamu. Yang kayu tu kan, semua diperbuat daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Perabot-perabot semua tu kita ambil daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Jadi sumber tumbuhan ni dijadikan sebagai sumber kayu. Okey, faham ah? Okey, alhamdulillah setakat itu sahaja untuk pembelajaran kita pada minggu ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan teruskan dengan pembelajaran kita dengan tajuk lain. InsyaAllah. Okey, selamat beramal dan selamat belajar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.